Jadi daripada orang mencabar sesuka hati undang-undang syariah kita, lebih baik kita perbaiki mana yang lemah supaya tidak ada ruang pun mana-mana pihak ya untuk mencabar undang-undang syariah. Ini yang patut dibuat dan inilah yang sedang dibuat oleh Kerajaan Madani. Ya, yang mereka tak pernah buat pun. Mereka tak pernah buat, saudara. Mereka hanya berkokok sekarang ini. Sampai Pak Katik, Tok Peti pun nak berkokok juga. Ini masalah dia. Ya, waktu mereka berkuasa, takkan ada Tok Mufti faham contoh. Takkan Mufti faham. Tak faham dan tak tahu dan tak sedar bahawa isu Nek Elin ini bermula pada zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Zaman Lebay jadi kerajaan, Nek Elin memfailkan kes ini. Dua mahkamah membicarakan kes ini ketika mereka jadi kerajaan. Ketika mula kes ini difailkan, mana ada Tok Peti nak bersuara? Ya, ada katik-katik nak bercakap tentang isu ni? Tak ada. Tak ada, saudara. Ya, jauh sekali mereka nak berkumpul, solat hajat di depan mahkamah. Tak ada, tak berlaku pun. Sebab apa? Sebab ketika itu Lebay jadi kerajaan. Mereka peduli apa orang nak cabar mahkamah syariah. Mereka tak peduli. Sedangkan Nek Elin itu adalah rakyat Kelantan. Nek Elin itu adalah ahli Mufakat Nasional. Mufakat Nasional itu siapa pengurusi dia? Anwar Musa. Siapa Anwar Musa? Ahli PAS. Mufakat Nasional mempunyai ramai pimpinan PAS di dalam itu. Dan Mufakat Nasional adalah gabungan ya, pertubuhan yang pro kepada Perikatan Nasional. Nek Elin adalah salah seorang ahli dia. Ya, sepatutnya inilah cara paling baik untuk Kelantan ataupun PAS untuk nak memujuk Nek Elin supaya tidak berbawa kes ini ke mahkamah. Sebab dia anggota dia, ahli dia. Kenapa mereka tak pujuk? Kenapa mereka biarkan Nek Elin memfailkan itu? Sedangkan mereka ada kuasa di peringkat persekutuan. Mereka kerajaan di peringkat persekutuan. Mereka juga kerajaan di peringkat negeri Kelantan. Kenapa mereka membiarkan Nek Elin meneruskan ya, memfailkan kes ini? Sebab bagi mereka ya, itu jangan campur. Ini urusan mahkamah. Jangan campur. Biarlah. Ya, biarlah. Maka berlakulah apa yang berlaku. Ya, satu mahkamah menang Nek Elin. Ya, kami nak pergi mahkamah kedua. Menang lagi. Dua mahkamah. PAS tak pernah buat solat hajat pun di depan mahkamah. Ya, tak pernah dikumpulkan anggota-anggota mereka untuk solat hajat ketika itu. Tak berlaku, saudara. Tak ada demonstrasi pun, tak bercakap pun depan mahkamah. Tetapi bila Kerajaan Madani ini di bawah kerajaan PMX di peringkat Mahkamah Persekutuan, di peringkat mahkamah yang terakhir, barulah mereka sibuk nak mengumpulkan orang untuk solat hajat. Waktu itulah mereka nak bercakap, semua berebut nak pegang ni, nak pegang mikrofon ni, nak bercakap, nak tunjukkan semangat. Pertahankan Islam, Islam terancam. Kan? Orang yang bodoh ni takbir Allah Akbar. Takbir Allah Akbar. Bila tanya apa yang terancam? Hukum Islam mana yang terancam? Semua tak ada jawab. Tak boleh jawab. Sebab apa tak ada jawab? Memang tak ada pun. Memang tak ada hukum Allah yang telah dicabar dalam perkara ini. Tak ada, saudara. Tak ada. Tapi inilah yang dibicarakan oleh lebay-lebay di mana-mana ceramah mereka. Bahkan sampai ke atas member masjid. Mereka nak bagi tahu kepada ahli jemaah masjid bahawa hukum Allah telah dicemari. Hukum Allah telah disekat. Hukum Allah telah dibuang dan digantikan dengan hukum penjajah. Ini yang cuba mereka sampaikan. Dan inilah juga yang ditulis oleh Lebay Hadi ya, di dalam minda Presiden dalam Facebook mereka. Ya, ini yang ditulis. Meracuni pemikiran umat Islam. Saya difahamkan Haji Hadi sekarang tidak bersihat. Dan dikatakan agak berat sekarang ini. Ya, tak peduli sama ada kamu sihat atau tidak sihat. Ya, tapi kenapa di penghujung-penghujung di angkatan kamu tidak sihat pun, kamu masih lagi nak menabur fitnah. Ini yang kita rasa amat terkilan. Ya, yang kita rasa amat terkilan. Sepatutnya dia sedar, dia kena tahu. Kalau tak tahu, jangan bercakap. Jangan ulas. Tapi nak juga ulas. Sebab apa? Inilah satu cara dan inilah satu modal. Satu-satu modalnya PAS yang ada untuk nak menunjukkan Kerajaan Madani ini konon-kononnya adalah anti-Islam. Bayangkan saudara, kita ada pada Menteri Anwar Ibrahim yang kita kenali sejarah perjuangan daripada muda. Ya, tak pernah lari daripada prinsip untuk nak mengangkat syiar Islam itu sendiri. Ya, perjuangan dia semua berlandas kepada syiar Islam. Membantu petani-petani, berdemonstrasi, menegakkan keadilan, melawan ISA. Semua ini ada tuntutan Islam. Ya, sehinggalah dia dijadikan
menubuhkan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, satu pertubuhan yang pro kepada perjuangan Islam, satu pertubuhan yang nak mengangkat martabat Islam. Dia yang tubuhkan ABIM. Ya, di situlah juga duduknya almarhum Ustaz Fadil Noor yang menjadi timbalan dia di dalam ABIM. Haji Hadi pun pernah berada di dalam ABIM, menyertai gabungan ini. Apa tujuan gabungan ini? Adalah untuk mengangkat martabat Islam. ABIM itu. Ya. Itu apakah orang yang menubuhkan perkara-perkara seperti ini, hari ini bila dia kuasa, dia nak menjatuhkan Islam. Tak masuk akal, saudara. Tak masuk akal. Dia yang memperkenalkan pemakaian Islam di kalangan pelajar-pelajar. Suatu dia jadi Menteri Pendidikan. Kita kena ingat itu. Ya, tak ada siapa menteri yang ada idea waktu itu, yang nak buat idea supaya anak murid ini diasuh menutup aurat. Dia yang memperkenalkan, dia yang meletakkan, ya, mengangkat imej Islam, yang memelihara maruah anak-anak kita. Bagi saudara yang mungkin sekarang ini dah dewasa, ya, dah kahwin, baru kahwin dah lama, yang waktu Anwar jadi menteri, saudara jadi pelajar, termasuk saya. Ya, saya dapat, sempat saya pakai seluar pendek, sekolah menengah. Ya, tingkatan 1, tingkatan 2, saya masih pakai seluar pendek lagi. Ya, waktu itu. Dan jasa Anwar Ibrahim itu mengingatkan kita, oh, nasib baik Anwar jadi menteri pendidikan. Yang waktu kita belajar, kita dah pakai seluar panjang bagi lelaki, perempuan baju kurung dan bertudung. Ini jasa Anwar Ibrahim yang berterusan sampai hari ini. Bukan zaman PAS. Ya, bukan PAS yang buat peraturan itu. Tak ada pemimpin PAS yang buat. Dan mereka tak terfikir pun nak buat. Sama juga macam idea penubuhan Bank Islam, Universiti Islam, Takaful Islam. Ini semua zaman Anwar Ibrahim. Idea-idea pemikiran dia. Dan dia laksanakan perkara ini. Ya, zaman PAS jadi kerajaan. Sebelum Anwar berada dalam kerajaan, PAS pernah berada dalam kerajaan terlebih dahulu. Tahun 70-an, PAS bersama Barisan Nasional membentuk kerajaan. Apa yang dia buat? Tak ada. Tahun 70-an, mana ada Bank Islam lagi? Mana ada Universiti Islam lagi? Tak ada, saudara. Pelajar-pelajar masih lagi pakai seluar pendek. Guru-guru Islam, guru-guru wanita masih pakai skirt. Ramai lagi yang pakai skirt ke sekolah, termasuk guru-guru. Padahal waktu itu tahun 70-an, PAS berada dalam kerajaan. Dia tak buat. Tak buat, saudara. Tak terfikir pun mereka nak buat. Mereka makan gaji je sebagai menteri waktu itu. Ya, semuanya bermula tahun 80-an ketika Anwar menjadi kerajaan. Ianya berubah dan mula nampak sinar dan syiar Islam itu dalam negara kita. Ketika itu, ya, bagi ahli UMNO, mereka pun tahu. Ramai wanita-wanita UMNO, pergerakan wanita UMNO, bahkan ketua wanita UMNO itu sendiri tidak pernah bertudung. Tidak bertudung. Ya, daripada Syahrizadnya dulu, ya, kemudian Rafidah Aziz tak pakai tudung, saudara. Bila Anwar berada dalam UMNO, Anwar menjadi ketua pemuda, maka dia angkat waktu itu Dr. Siti Zarah, dia seorang wanita yang bertudung sebagai ketua wanita UMNO. Maka bermulalah banyak, ya, di kalangan wanita-wanita UMNO di bahagian-bahagian mula dah bertudung. Budaya bertudung di kalangan UMNO sehingga dia berjangkit kepada kaki tangan kerajaan di mana-mana jabatan. Sampailah hari ini, saudara. Sampailah hari ini. Itu jasa besar Anwar memperkenalkan dan mengangkat Islam. Syiar Islam itu dimulai dengan pemakaian. Benda yang asas dulu. Ya, dia tak sibuk nak tutup kedai judi. Dia tak sibuk nak tutup kilang arak dan sebagainya. Dia pergi kepada asas dulu. Benda yang mudah untuk dibuat. Benda yang mudah untuk dilaksanakan. Ya, kepada itu. Dan sampai hari ini yang dia cuba terapkan. Apakah orang yang pernah memperkenalkan syiar Islam di zaman dahulu, ya, zaman mudanya dahulu, orang seperti Anwar Ibrahim ini, apakah kita fikir logikkah ketika dia di usia yang lanjut sekarang ini? Waktu muda dia perjuangkan Islam, tiba-tiba di usia yang seperti sekarang ini, jadi Perdana Menteri, dia nak hapuskan semua Islam ini. Tak berbaloi, saudara. Dia yang angkat, takkan dia yang nak musnahkan. Tak masuk akal, saudara. Tapi inilah yang digambarkan. Ya, yang digambarkan oleh orang-orang politik yang memusuhi Anwar Ibrahim. Kononnya Anwar menyokong LGBT. Ya, dalam pilihan raya dulu kita pernah dengar, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, kita akan pakai seluar pendek balik. Kita akan pakai, perempuan-perempuan akan pakai skirt balik. Ini diracun kepada pelajar-pelajar, anak-anak muda yang baru nak mengundi. Anak muda yang tidak tahu sejarah bagaimana mereka bermula di sekolah. Anak-anak muda yang baru mengundi, 18 tahun, 19 tahun waktu itu. Mereka dah sekolah. Mereka sekolah saja. Mereka dah pakai seluar panjang. Yang perempuan pula masuk sekolah saja. Mereka dah berkurung dan baju hudung. Tahukah mereka sejarah mereka pakai seluar panjang itu? Tahukah mereka sejarah mereka pakai tudung itu? Mereka tak tahu.
Sebab itu bila nak perayaan raya, mereka diracuni oleh orang-orang lebay-lebay bangsat ini mengatakan jangan sokong Anwar. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, kawan-kawan semua anak muda semua yang sekolah akan pakai seluar pendek balik, yang perempuan akan pakai skirt balik. Ada tak pemimpin dia cerita sejarah pemakaian menutup aurat ini sekolah bermula daripada zaman siapa? Dia takkan cerita, saudara. Yang baik Anwar lakukan, dia takkan cerita. Bahkan dia akan mencerita dan mereka cipta keburukan untuk mencemar Anwar Ibrahim. Bayangkan berapa banyak kau nak tanggung dosa kerana memfitnah orang bernama Anwar Ibrahim ini. Ya. Ini saya nak bagi tahu sampai hari ini yang menyambung fitnah itu yang malang sekali datangnya daripada mufti. Ada mufti Jabatan Agama Islam sendiri menjadi jentera kepada penerangan mengarut ini. Dan saya berharap janganlah kita bagi muka. Jangan semua orang nak jadi macam Anwar Ibrahim. Ya, menteri-menteri ke apa ke. Jangan semua orang nak jadi macam Anwar Ibrahim. Pemaaf, tak apalah. Orang nak kata saya tak apalah. Oh, Razman Zakaria fitnah saya, LGBT, apa semua. Tak apalah. Dia minta maaf, tak apa, saya maafkan. Settle kes mahkamah, luar mahkamah, tak apalah. Jangan semua orang jadi macam Anwar Ibrahim, saudara. Kena ada orang yang betul-betul, ya, betul-betul berani, ya. Bukan kita nak suruh jahat, suruh berani menegakkan kebenaran. Ya, memang di kalangan zaman Nabi dulu sekalipun, Nabi seorang yang pemaaf. Cukup pemaaf, tidak ada orang yang bersifat pemaaf selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikelilingi Nabi Muhammad itu, tidak semuanya bersifat seperti Nabi. Ada juga yang bersifat agak garang dan tegas. Contohnya seperti Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, dia tidak mudah nak maafkan orang. Kamu hina Nabi sedikit saja, kamu usik Nabi, dia akan tarik pedang dia. Ini tak semua orang perangai seperti Nabi. Jadi nak melindungi Islam ini, jangan semua orang bersifat lembut. Kena ada orang yang ganas, ya, yang tegas, yang berani untuk berdepan dengan puak-puak pengkhianat ini. Kerana kita berdepan dengan orang politik yang bukan baik. Kita sekarang ni berdepan dengan orang politik yang bukannya berdisiplin. Kita berdepan dengan kumpulan politik yang cukup jahat, saudara, yang tak pernah mengakui kebaikan dan mereka sentiasa mencari, ya, keburukan kepada kerajaan. Ya, mereka akan cari, kalau tak ada keburukan, mereka akan reka cipta. Contohnya seperti isu ini lah. Seperti isu syariah ini. Tak ada mereka reka. Sama lah Ustazah tu, sebab Semak Harun tu. Ustaz Semak ni bercakap dalam masjid. Ya, mula juga isu ni. Macam dia ni pandai sangat dari segi undang-undang syariah. Ya, kalau kamu pandai bercakap tentang haid dan nifas, cakap tentang haid dan nifas saja. Ya, tak payah nak cerita pasal poligami. Cerita pasal poligami saja. Jangan diulas. Kalau nak ulas juga boleh. Dapatkan maklumat yang betul. Ini bercakap habislah undang-undang. Dia boleh kata apa? Ustaz Semak Harun ni. Dia kata, oh biarkanlah undang-undang di Kelantan. Kenapa nak usik? Kenapa nak usik? Biarkan. Benda yang tak betul, kenapa nak biarkan? Benda yang tak betul, kenapa nak biarkan? Ya, yang dibuang itu pun bukan hukum Allah pun, hukum ta'zir. Ta'zir ni bila mana-mana sivil pun ada ta'zir, mahkamah syariah pun ada ta'zir. Kenapa perlu ada satu kesalahan? Ada dua hukuman yang berbeza. Apakah ini Islam ajar dalam sistem perundangan? Sebab itu kita kena perbetulkan supaya di masa akan datang tidak ada orang yang memperlekehkan, menghina dan mengambil kesempatan di atas kelemahan undang-undang kita. Ini susah, saudara. Ya, bila orang tegur, kita rasa macam kita ni, orang tegur kita, di Kelantan seolah kita ni bodoh yang menegur perempuan aja, yang membuat menderah undang-undang ni dan meluluskan undang-undang ni, adun-adun lebay-lebay dalam dun Kelantan. Malu kita. Kita berjanggut panjang, serban kita tebal, ya, kita pakai kopiah, jubah kita labuh. Tiba-tiba undang-undang kita boleh dikalahkan oleh seorang manusia, oleh seorang insan perempuan yang dikatakan kononnya sistem Islam lah, liberal lah, kerana tak bertudung. Mereka malu. Sepatutnya mereka tidak peduli siapa yang menegur. Orang Islam menegur ke, orang bukan Islam menegur, orang yang membuka aurat ke, tak membuka aurat ke, mereka sepatutnya tidak peduli, saudara. Apa yang patut mereka ambil adalah apa yang ditegur itu. Ya, kalau boleh dibaiki, baikilah. Ini pertikaikan dia, tak bertudung dan sebagainya. Dia menegur, dia sendiri pun tak bertudung. Tengok. Ini perangai kita. Sedangkan mereka, apakah mereka tidak ingat? Ya, Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan khidmat seorang Yahudi yang bukan Islam. Yahudi yang bukan Islam sebagai penunjuk jalan. Kerana Nabi tahu Yahudi ini ada yang kepakaran dia.
dia mahir tentang jalan itu, maka atas kemahiran dia, walaupun dia Yahudi, walaupun dia bukan Islam, tapi dia tahu dan pakar di situ, maka Nabi menggunakan khidmat Yahudi ini sebagai penunjuk jalan dia. Itu Yahudi, bukan Islam. Ini Nek Elin ini Islam. Ya, Melayu Islam, anak Kelantan. Ya, kalau dia memberikan cadangan, kalau dia menegur untuk kebaikan, terima je lah. Apa masalahnya? Tak boleh nak tegur langsung ke? Ya, tak boleh nak tegur langsung ke? Ini masalah dia, saudara. Sebab itu Kelantan ni berdulu 3 tahun perintah, macam itulah keadaan dia. Tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Ya, cerita sikit pasal masalah air, oh, marah, menenting. Mu nak air ke mu nak Islam? Habis lah. Ini masalah dia. Mu nak air ke mu nak Islam? Air berkarat, air kotor, air boleh ambil wuduk walaupun berkarat. Kan senang jawapan macam tu. Senang je. Kamu nak kata apa? Ya. Bila tak lakukan, oh kami ini anak tiri persekutuan. Itu lagi jawapan mereka. Dia nak tirikan oleh kerajaan persekutuan. Ya. Waktu mereka jadi kerajaan, takkan nak tiri lagi. 3 bulan kamu jadi kerajaan. Ya. Menteri air siapa dia? Tuan Aman, Timbalan Presiden PAS. Dia menteri air. Ya, kenapa dia tidak boleh bantu Kelantan waktu itu? Apakah Tuan Aman ini juga menganaktirikan Kelantan? Sebenarnya bukan masalah peruntukan. Banyak peruntukan yang kamu terima. Masalahnya kamu tidak boleh mengurus dengan baik. Ya, yang kamu tahu mengagih-agihkan ya, wang ringgit itu di kelangan kamu. Sebab itu di kaki tangan lembaga pengarah AKSB ni, ya, lembaga pengarah air Kelantan ini, ya, mereka dapat bonus 10,000. Dapat bonus, saudara. Dan kadang mereka gagal menangani masalah air di Kelantan. Mereka gagal membekalkan air yang bersih di Kelantan. Saya kira air mereka dapat bonus 10,000. Saya pelik macam mana syarikat yang gagal mendapat bonus. Setahu kita bonus ini diberi apabila syarikat itu cemerlang. Apabila mereka bekerja, prestasi mereka baik. Layak mereka terima bonus. Macam kerja kilang. Kalau kilang itu ya, mengeluarkan atau produktiviti mereka meningkat. Produktiviti mereka meningkat, maka pekerja-pekerja kilang tadi beri bonus. Bergantung pada prestasi kilang. Tapi apa yang berlaku masyarakat air ni, ramai rakyat Kelantan tidak mempunyai air yang bersih, mempunyai air yang sempurna, terpaksa gali tanah, boring air, ya. Tapi syarikat air Kelantan dapat bonus. Itu yang kita pelik. Dah lah dapat bonus. Hutang pada TNB pula berjuta tak bayar. Ini masalah, saudara. Cukup masalah. Ini yang dikatakan bahawa pengurusan tak betul. Bukan masalah tak ada duit. Sama juga berlaku di Kedah. Ya, bagi alasan bila Akmal turun ke Kedah, alasan dia, oh COVID kami dulu, COVID tak boleh nak buat. Kemudian satu lagi alasan dia kata, yelah masa COVID tak boleh buat, betul kemudian harga barang dah meningkat, dah berbeza, jadi tak cukup peruntukan, tambahlah lagi, bagilah duit lagi, tambah lagi. Dulu kami tak boleh buat, harga dah meningkat. Bila Akmal bagi tahu, kamu dengan Johor tu sama tarikh je, kita bagi peruntukan. Sama je projek itu. Ya, kenapa Johor boleh siap? Apakah Johor tak ada COVID? Apakah Johor mendapat peruntukan yang lebih banyak daripada kamu? Kenapa Johor boleh buat? Kenapa kamu tak boleh buat? Apakah COVID berlaku hanya di Kedah saja? Ini isu yang mereka tak boleh jawab, saudara. Ya, mereka lindung kelemahan mereka, pengurusan mereka. Tak ada duit dan sebagainya. Dalam tak ada duit, boleh pula beli verifier dan sebagainya. Ya, kita bukan bertikaikan kamu boleh beli kenderaan, tapi keutamaan. Keutamaan. Macam di Kelantan. Bila kita pertikaikan tukar Mercedes dulu, mereka bantah, mereka marah. Oh takkan Menteri Besar kita esko-esko nak pakai Viva. Tengok jawapan dia. Jawapan dia betul-betul menghina rakyat Kelantan. Takkan kami wakil rakyat nak pakai kancil, nak pakai Viva. Tengok jawapan dia. Berlaku juga di Terengganu. Bila kita pertikaikan tukar kereta baru, oh takkan nak pakai kereta perawatan perdana sebulan sekali nak kena tolak tengah jalan. Takkanlah esko-esko kereta nak tolak tengah jalan. Tengok jawapan dia. Tu Selangor, negeri paling kaya dalam Malaysia. Selangor ni bukan negeri miskin, negeri maju yang paling kaya dalam Malaysia. Pakai Camry je. Camry je, saudara. Dia tak ada nak berlagak, nak pakai emas, nak pakai apa semua. Camry je. Ya. Ada kita nampak esko Selangor kena tolak kereta tepi jalan dekat highway? Ya? Ada Selangor naik Camry bertolak macam tu setiap minggu? Tak ada, saudara. Tapi mereka gunakan alasan ini untuk memperbodohkan rakyat mereka. Biar kami pakai kereta, janji kami tak tolak kereta kami di tengah jalan. Rakyat tak ada air, tak apalah, mengkorek lah tanah. Dan tanah tu banyak air ke?
Tuhan dah beri air dah. Tuhan bagi air percuma je. Mu korek tanah je. Ambil air yang tanah tu. Tak payah bayar. Tak cukup air lagi, curi pilih bomba. Ni yang berlaku. Bila ada orang tegur, marah. Oh, tegur sikit musuh Islam. Oh, tegur sikit, oh ini ada orang geng-geng DAP. Tak apa pasal DAP kena. Dalam isu syariah ni pun nak salahkan DAP juga. Isu syariah ni salahkan DAP juga. Mereka yang draft undang-undang di negeri mereka, tak ada DAP pun dalam DUN tu. Seorang pun tak ada. Ya, mereka buat undang. Bila lemah saja, mereka salahkan DAP. Ini masalahnya bila DAP mempengaruhi mengurusi kerajaan. Tengok. Kalau dikaitkan dengan orang yang tak kena mengena. Macam Nek Elin tu, dikaitkan dengan sister in Islam. Nek Elin ini free hair, dia ni sister in Islam. Ya? Dia sister dengan sister in Islam. Terlibat dengan sister in Islam, saya nak bagi tahu saudara. Saya nak bagi tahu ala-on lah. Ya? Saudara boleh type Google lah sekarang ni. Ya, type Google sekarang ni boleh type. Type sister in Islam Malaysia. Ya, kat Malaysia ni. Saudara takkan jumpa nama Nek Elin kat situ. Yang saudara jumpa siapa? Marina Mahathir. Siapa dia Marina Mahathir? Anak Mahathir Mohamad. Siapa dia Mahathir Mohamad itu? Penasihat 4 negeri PAS. Nak sembang tentang sister Islam. Itu bapak dia tu berada dalam kumpulan kamu yang jadi penasihat pada 4 negeri kamu. Ini yang saya nak bagi tahu. Ini yang saya nak bagi tahu. Ya? Jadi bila berlaku macam ini, semua nak tuding jari kepada orang. Tak nak mengaku kelemahan kita. Tapi apa yang PMX buat hari ini adalah merupakan satu jawapan kepada permasalahan ini. Ya, kita menghadapi masalah, PMX selesaikan masalah. Yang kamu ni menambahkan lagi masalah. Ya, menambahkan lagi masalah. Bukan nak bagi cadangan. Ya, seperti mana semalam PMX sebut. Ya, dia bentuk jawatankuasa ini diketuai oleh Datuk Tun Zaki ke apa, bekas Ketua Hakiman. Dan ramai lagi pakar-pakar daripada berbagai bidang. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia mengalu-alukan mana-mana NGO ke pertubuhan ke parti politik, ya, sesiapa saja ilmuwan Islam untuk turut serta memberikan pandangan. Supaya semua pihak boleh memberikan idea bagaimana kita nak memperkasakan mahkamah syariah. Kita alu-alukan, bukan hanya berkokok dalam ceramah-ceramah politik. Ya, bila tawaran ini dibuka, ayo pergi. Ya, pergi sekali. Berikan idea dan cadangan kamu dalam jawatankuasa tersebut. Jangan hanya bercakap di depan orang lain, ya, yang tentunya ramai yang masih bodoh yang kamu nak perbodohkan. Sampai ke atas membar masjid pun kamu cuba nak perbodohkan umat Islam. Ya saudara, ini di antara yang saya rasa pihak berkuasa perlu teliti baliklah. Ya, kalau mereka masih tidak mengubah sikap mereka, ya, masih lagi nak menunggang agama, saya rasa sudah tiba masanya kerajaan sama kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri untuk mengambil tindakan. Ini bukan isu politik lagi. Ya, bukan kerana politik. Kita tak kisah pun orang tu nak sokong parti mana-mana. Tetapi bila kamu membuat satu cerita fitnah, apatah lagi kamu membawakan dalil agama untuk menghalalkan fitnah kamu, saya rasa ini tidak harus dibenarkan. Ya, cukuplah, ya, peristiwa Memali menjadi sejarah hitam bagi negara kita kerana adanya propaganda jahat yang dibawa oleh Haji Hadi dulu. Cukuplah saudara. Memali itu jadikan sejarah dan pengajaran bagi kita, di mana apabila kita membenarkan dan kita membiarkan golongan-golongan agama ini, ya, sesuka hati mengeluarkan fatwa, mengeluarkan amanat, mengeluarkan ucapan yang tak betul, ya, supaya meracuni umat Islam, supaya menentang kerajaan. Ini kita tak mahu. Cukuplah. Ya, cukuplah. Tapi kalau kita rasa, oh tak apalah, Bawah Malaysia Madani ini kita terbuka, kita benarkan kebebasan bersuara. Kalau itu yang kita fikir, maksud kita kebebasan bersuara itu membenarkan mereka menyebarkan fitnah, ya, jangan satu hari nanti kita menyesal, ya, apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak benar. Ya, dari segi Islam pun tidak benar. Segala kemungkaran, ya, segala kemungkaran dan sebagainya hendaklah kita benteras daripada awal lagi. Ya, jangan jadi macam lebay. Ya, waktu Nek Elin memulakan fail, mereka tak nak bantah. Mereka tak nak bantah. Sepatutnya itulah masa terbaik. Mereka awal lagi patutnya mereka benteras, ataupun mereka bantah, ataupun mereka berunding dengan Nek Elin itu sendiri. Tetapi mereka biarkan. Ya, mereka biarkan. Kononnya atas alasan tidak mahu campur urusan mahkamah.
Tapi yang peliknya, bila sampai ke Mahkamah Persekutuan, ketika itu kerajaan kita, kerajaan kita yang berkuasa, kerajaan perpaduan yang berkuasa, waktu itu barulah mereka menyalak macam anjing kurap kelaparan. Mereka menyalak depan mahkamah, mereka menyalak sana sini, menyatakan bahawa Islam terancam. Saudara, cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah kita cagar otak kita kepada lebay-lebay seperti ini. Tidak ada faedahnya kepada umat Islam. Jauh kepada umat Melayu itu sendiri. Yang berfaedah adalah pemimpin-pemimpin mereka. Mereka kekal jadi wakil rakyat. Mereka kekal jadi ahli parlimen, kerana undi daripada kalian-kalian semua. Hasil daripada fitnah mereka, cita karut mereka. Dan benda ini pun turut dikongsi oleh golongan-golongan astasizah. Golongan-golongan guru-guru agama yang menyampaikan. Ini dikongsikan. Dikongsikan kepada umat Islam. Dan menjadi sekarang ini, saudara, kita melihat bahawa apa yang berlaku dalam isu syariah Islam ini, semuanya nak berlagak pandai. Seolah-olah pandai dari segi undang-undang. Semua nak mengulas dari segi undang-undang. Tapi kebanyakannya semua ke laut, saudara. Saya tengok kat TikTok ada yang nak naik lah. Tak ada. Dia orang tahu. Dekat YouTube tak boleh naik lah. Kawan-kawan kat YouTube ni boleh dengar je lah. Kalau yang ada nak cakap kat TikTok je boleh. Kita ada kawan kita kat TT, kat YT, Takleh Doktor nama dia. Kekanda Chong Eddie. Ada juga. Ni baru masuk ni. Arif Marasid. Apa yang saya baca tadi, apa yang saya sebut tadi, saya dah sertakan dengan rujukan teks khutbah dia, bertarikh bila, siri berapa, untuk saudara, kalau saudara boleh cek, saudara boleh cek sendiri. Untuk pihak berkenaan, kalau nak rujuk, boleh rujuk teks khutbah tersebut. Bukan kita tak nak fitnah lah. Dan benda ini pun dah jadi bualan. Banyak rakan-rakan saya di Pahang telah menghubungi saya. Mereka merasakan kekesalan lah, bagaimana khutbah boleh dilepaskan. Takkan tak ada orang nak cek khutbah ini. Saya baru-baru ini bercakap dengan seorang rakan lah. Dia mengatakan bahawa benda ni dia telah pun diketahui oleh Esko Agama Negeri Pahang. Dan Esko Agama Negeri Pahang kata dia pun tak tahu teks khutbah tersebut. Jadi adalah maknanya deep state lah. Bagaimana Esko Negeri Pahang boleh tak tahu. Walaupun dia dikeluarkan oleh pejabat agama. Kita tak salahkan Esko Agama sebab memang dia tak tahu dan dia bukannya orang yang menyediakan teks. Dia bukannya orang yang boleh meluluskan teks khutbah. Itu datangnya daripada pejabat agama. Jadi saya rasa, saya kenal lah Mufti Pahang ni. Kita kenal kan Mufti Pahang ni. Dulu lagi pun yang pernah mengatakan DAP KP Harbi itu orang yang sama lah. DAP KP Harbi itu. Tapi takkanlah tak berubah kan. Takkanlah Mufti tak tahu bahawa kerajaan Pahang ini adalah kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini bersama PMX. Jadi takkanlah Mufti tak tahu. Bukan kita nak suruh dia sokong Anwar Ibrahim. Kita tak minta Mufti sokong kerajaan perpaduan. Tetapi jangan buat fitnah. Janganlah kamu jadikan fitnah dan berita tidak benar sebagai teks khutbah yang kamu paksakan kepada khatib-khatib untuk membaca. Ini yang tak bagus. Berapa ramai umat Islam di seluruh negeri Pahang ni, khususnya yang terpaksa mendengar kamu berkhutbah dengan benda yang tak betul. Kalau ceramah tu mungkinlah orang lain boleh lari, belah atau bersoal jawab. Tapi khutbah, saudara, khutbah ni rukun Jumaat. Mau tak mau, suka tak suka, kena dengar lah. Tapi akan mendatangkan ketidakselesaan. Berapa ramai jemaah masjid yang tidak selesa. Dia rasa marah dan sebagainya. Apakah ini cara Islam? Sepatutnya khutbah disampaikan adalah khutbah yang mendamaikan, yang menyatukan umat Islam. Tujuan khutbah ini mendamaikan umat Islam, ataupun menyelesaikan masalah kemelut-kemelut. Kamu boleh selesaikan dengan pandangan kamu untuk membantu menyatukan umat Islam. Itu tujuan khutbah. Bukan tujuan khutbah untuk menyebarkan propaganda karut, propaganda tak betul dan nak mecahkan umat Islam. Ini masalah dia, saudara. Tak ada yang nak taat. Sedangkan kita tahu majlis raja-raja dah keluar perintah dah. Jangan gunakan masjid sebagai tempat berpolitik.
ya, tempat politik. Sedangkan kamu bawa ini adalah propaganda yang jelas berbentuk politik. Bukan agama pun. Berbentuk politik. Ya, kalau agama, tentulah benda yang benar. Ya, dalam teks itu satu bukti pun kamu tak tunjukkan. Hanya cakap secara umum supaya orang percaya. Paling tidak kamu tunjukkan satu bukti. Di mana hukum Allah, hukum Islam yang telah dibuang. Yang kamu sebut dalam teks itu. Hukum syariah, hukum Allah telah dibuang. Dan digantikan dengan hukum manusia, iaitu hukum sivil. Kamu tunjukkanlah bukti. Mana dia hukum Allah yang telah dibuang dan digantikan dengan hukum penjajah ini. Kamu tak tunjuk. Kamu cakap secara rambang. Supaya orang kampung, jemaah masjid dengar, semua percaya cakap kamu. Inilah yang kita kesalkan. Sepatutnya Islam bukan itu cara dia. Ya, Islam bangkit dengan hujah. Ya, Islam kena berhujah untuk menyatakan kebenaran. Bukan menyorok kebenaran, tetapi menyatakan satu-satu yang tidak benar. Ya, perkara-perkara yang mungkar. Jadi, saya rasa cukup sampai di sini. 1 jam juga ni. Ya, 1 jam juga. Saya rasa cukup sampai di sini. Bersama dengan saudara, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sempat bersama saya di TT dan juga di YT. Jadi bagi mereka yang nak buat laporan ke apa ke, terpulanglah. Saya sendiri 1 hari 2 hari sebelum hari Jumaat itu, ya, sebelum teks itu dibaca, saya dah dapat dah. Teks itu saya dapat awal lagi. Ya, saya baca keseluruhannya, saya tahu, oh tak betul. Apa saya buat? Saya forwardkan kepada beberapa grup yang berkaitan, termasuk grup-grup yang terdapatnya menteri-menteri dan orang yang berkenaan. Saya forward, termasuk kepada Exco Negeri Pahang juga. Saya forward. Ya, saya dah laksanakan tugas saya dah buat aduan sebelum khutbah itu dibaca. Tujuan saya buat supaya kalau boleh benteras. Ya, supaya benteras, sebab tu kita hantar awal sebelum hari Jumaat tu. Supaya mereka disekat, tapi tak berlaku. Akhirnya lepas juga, akhirnya dibaca. Dan apa yang saya forward itu sebiji sama dengan apa yang dia baca. Jadi nak buat macam mana? Kita dah buat tugas kita. Kita dah buat laporan. Kita dah majukan. Dah buat aduan. Tetapi kamu mungkin terlalu lembab ataupun lemah untuk bertindak. Dan inilah digunakan kesempatan oleh musuh-musuh kerajaan perpaduan ini untuk mereka menanam agenda mereka. Jadi saya harap selepas ini, ya, tidak lagi berlaku. Ya, tidak lagi berlaku. Dan kalau ianya berlaku, saudara jangan peliklah. Ya? Kerana yang benar ini tidak semestinya, orang selalu kata, kebenaran pasti menang, kebatilan pasti kalah. Ya? Tapi kita kena ingat, ada ketikanya kebenaran itu kalah kerana strategi tak betul. Kebenaran itu kalah kerana kita tak kena, ya? Tak kena cara kita untuk menerangkan kebenaran. Dan akhirnya kebatilan itu menang kerana terancang. Ya? Dengan bijaknya mereka mengatur kerja jahat mereka, akhirnya mereka menang. Di situ kita kena ingatlah, saudara, ya. Okey, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini, sayang. Terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di TikTok. Terima kasih yang ada di YouTube. Terima kasih banyak. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. Ya, kali ini saya jarang buat live serentak. Ya. Saya jarang buat live serentak TT dan YT. Kerana saya tak mahu ada gangguan nak baca komen mana satu ni, banyak ni, ya. Ni macam dekat TikTok ni ada Mazia Ismail, kita ada Rima, siapa lagi ni? Ya, kita ada Noi, Rain pun ada. Ya, di Kafren, apa nama dia ni? Saat Omar dekat sini, ya, Mak Tai. Di YT kita ada Tengku Yusof, Tengku Abdullah. Bai pun ada. Kemudian ada nama ni Doktor. Wanda Zaman pun ada. Aziz Lebai Hussein pun ada. Jadi semuanya lah, ya, mohon siapa yang belum subscribe channel YouTube saya, ya, subscribe lah. Dan yang telah subscribe, saya cakap terima kasih. Begitu juga yang telah follow TikTok, saya ucapkan terima kasih. Yang belum follow, boleh follow lah supaya kita boleh perluaskan, ya, perkongsian kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.